Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini, cikgu akan masuk bab 2. Cikgu nak terangkan bab 2 kepada kamu. Sebelum kita belajar lebih lanjut dalam bab 2, cikgu nak sinopsiskan sedikit apa yang kamu perlu belajar dalam bab 2. Bab 2 adalah bab daya dan gerakan. Daya dan gerakan. Jadi ada dua perkara yang kamu belajar di sini mengenai daya dan gerakan. Perkara yang pertama kamu akan belajar adalah gerakan linear. Gerakan linear ni apa? Gerakan yang lurus. Kita ada gerakan yang melengkung, corner, membelok tu, trajectory. Tapi untuk kamu belajar gerakan linear. Kemudian daripada gerakan linear, kamu akan belajar graf gerakan. Graf gerakan. Kemudian daripada graf gerakan, kamu akan belajar inersia. Daripada inersia, kamu akan belajar momentum. Daripada momentum, kamu akan belajar mengenai daya. Daya, kamu akan belajar daya, impul dan impuls. Kemudian kamu akan belajar mengenai berat. Cikgu tertinggal satu. Di sini kamu ada belajar jatuh bebas. Gerakan juga jatuh bebas. Okay. Jadi dalam bab 2, kamu ada belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subtopik. Jadi, pada hari ini cikgu nak terangkan gerakan linear. Dalam gerakan linear ni, kamu akan belajar dua keadaan. Salah satu daripadanya adalah pita detik. Suka untuk cikgu terangkan, suka untuk cikgu jelaskan, cikgu akan terangkan gerakan linear sehingga graf gerakan dengan mengabaikan pita detik. Apabila cikgu terangkan gerakan linear, cikgu akan masuk graf gerakan. Kemudian kita akan patah balik, belajar pita detik dalam gerakan linear dan graf gerakan. Cikgu asingkan pita detik ya, supaya kamu tidak bercelaru. Jadi cikgu akan terangkan dulu gerakan linear, kemudian graf gerakan, kemudian cikgu akan terang lagi sekali keadaan pita detik, menggunakan pita detik dalam gerakan linear dan graf gerakan. Kemudian kita bergerak yang lain macam biasa. Baik, jelas. Okay, cikgu padam. Hari ini kita nak belajar gerakan linear sahaja. Dua 15. A, B, C, D. Di sini cikgu menunjukkan satu rajah. Rajah yang bermula daripada A, B sejauh 20 km, B ke C 12 km, C ke D 15 km. Andai kata ada sesuatu objek bergerak daripada A pergi B, pergi C, pergi D.
Objek itu bergerak melalui semua lintasan ini daripada A pergi B, pergi C, pergi D. Soalan yang pertama, berapakah jarak yang dilalui oleh objek tersebut? Kita kira ya. Jarak daripada A pergi B, pergi C, pergi D. Jadi jarak kita kena kira semua sekali. Tambahlah semua. Bermaksud 20 kilometer tambah 12 kilometer tambah 15 kilometer. Jadi nilai yang kita dapat adalah 47 kilometer. Begitu. Kemudian, kalau cikgu minta kamu cari sesaran dari A ke B, ke C, ke D. Dah belajar kan dalam bab pertama, cikgu dah tunjuk sikit. Jadi sesarannya kita nak kira daripada mana? Daripada titik mula, subhanallah. Titik mula di sini dengan titik akhir. Mula, akhir. Ini lintasan yang kita cari. Jadi berapa jarak yang kecil di sini? 20 tolak 15, sini kita ada 5 kilometer. Yang ini 12 kilometer. Kita guna teorem Pythagoras, ini 90 darjah. Jadi jarak yang ini bersamaan, cikgu tekan kalkulator sekejap. (13 kilometer). Jadi sesaran dia adalah 13 kilometer. Jadi, ini pelajaran yang pertama. Kita dah belajar dalam bab pertama. Cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu bezakan jarak dan sesaran. Masih lagi berdasarkan gambar rajah ini. Cikgu nak tunjuk perkara yang baru yang kamu nak belajar pada hari ini, iaitu laju dan halaju. Laju. Laju, buaiku laju. Pohon beringin, tegaknya rendang. Okey. Jarak bahagi masa adalah laju. Kan? Yang kedua, kita nak tengok adalah halaju. Halaju. Sesaran bahagi masa. Jadi halaju ni kalau dalam bahasa Inggeris namanya velocity. Budak-budak cerdas tahulah shopping komplek Velo tu. Anak saya selalu lepak situ. Laju, speed. Siapa main game tahulah. Main game racing tu, ni speed. Ini velocity. So ada perbezaan. Ada perbezaan. Okey, andai kata soalan ni cikgu tambah maklumat. Dia bergerak berapa cepat kita bahagi masa. Kalau dalam 47 km tu bolehlah 30 minit, boleh 30 minit. Katakan dia bergerak secepat, kita bagi masa dia dekat sini 30 minit. Jadi 30 minit ini bersamaan dengan 3 kali 6, 18, 180 saat. Jadi masa yang diambil sebanyak 180 saat untuk semua lintasan ni lah. Jadi masa tu sama. Kita anggaplah masa tu sama. Kita nak kira laju di sini. Kita ambil jarak dia 47 kilometer bahagi pakai kilometer per saat ke kilometer per jam? Selalu kita pakai kilometer per jam kan? So yang ni sama dengan 0.5 jam lah. 30 minit kan setengah jam. So dekat sini 0.5 jam. Macam tu. Tada! Jadi kamu tekan kalkulator, kamu dapat 9. Ya ke? Ya kot. 9
Tolong cikgu, tolong cikgu. 25, 95. Wow, betul ke? Cikgu cek ya. 47. Salah tekan. Tekan kalkulator pun tak terror. Bahagi 0.5. 94. Cikgu salah kira. 94 kilometer per jam. Okey, ni laju dia. Jadi kalau hal laju dia, kita ambil 13 kilometer bahagi 0.5 jam, kita dapat 26 kilometer per jam. Okey? Itu beza laju dan hal laju. Okey, laju dan hal laju. Simbol velocity ni simbol dia sama, V. Speed ni pun simbol dia sama, V. Sama sama. Unit sama, kilometer per jam. Kilometer per jam. Kalau unit SI, meter lah, panjang, jarak, meter. Meter per saat. Sama unit sama. Bezanya tadi pada keadaan sesaran dan jarak. Jadi yang ini adalah kuantiti. Dah belajar dah. Ingat tak? Lupalah tu. Kuantiti, skala. Skala. Cikgu tahu kamu tak lupa. Saja je Usik. Jadi yang ini kuantiti, kalau itu skala, yang ini kuantiti vektor. Dua-dua ada magnitude. Tapi yang ini menunjukkan jarak, menunjukkan arah. A ke D. Dia ada titik mula, dia ada titik akhir. Macam tu. Faham tak? Hal laju dan laju. Hal laju dan laju. Sebab tu nama dia speed trap. Speed trap. Kamu lalu kat sini, dia punya mesin, polis tu tunggu dekat sini. Kamu lalu, dia detect waktu tu. Waktu itulah kamu laju, waktu itulah kamu kena saman. Dekat Bukit Dukung tu, dia punya speed limit dia 90 km. Cikgu Doreen satu petang tu terlaju 103. Suami saya kata, sayang kena saman. Dia tunjuk surat saman. Sayang kena saman speed trap. Saya pun dengan gembiranya tengok. Berapa? 103. Allah, saya kata. Alang-alang nak kena saman, biarlah 140. 103. Jadi hati-hati. Speed trap. Sebab tu nama dia speed trap. Waktu dia lalu kat situ. Waktu itu. Tapi kalau hal laju, dia ada time frame, dia ada titik rujuk, dia ada jarak dari mana ke mana. Macam tu. Faham? Okey. Daripada hal laju. Bukan daripada laju. Daripada hal laju. Kita ada titik mula, kita ada titik akhir. Jadi sebenar-benarnya, tak cukup tangan saya ni. Sebenar-benarnya di A ini adalah hal laju awal. Hal laju awal. Sebelum dia bergerak lah. Hal laju awal. Biasanya kita pakai simbol dia U. Di D ni, waktu akhir dia sampai. Hal laju akhir. Kita pakai simbol dia V. Jadi hal laju ni dia ada dua jenis. Hal laju awal, simbol dia U, dan hal laju akhir, simbol dia V. Daripada hal laju awal, hal laju akhir, kedua-dua ini kita combine, kita boleh dapat pecutan. Alah, uduh lah tulisan cikgu. Cikgu padam sekejap. Mana duster? Jauh tu pergi tu. Jauh. Kita boleh dapat pecutan. Pecutan. A
acceleration. Pecutan A. Formula dia halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Okay, ni. Jadi anak-anak, sekarang ni kamu dah belajar 3 formula. Ya ke? Ya, tak sedar. Formula pecutan, formula laju, formula halaju. Okey. Cikgu padam dulu. Cikgu bagi contoh pecutan. Okey. Baiklah, cikgu ulang balik semula apa yang cikgu ajar tadi ya. Kamu belajar laju. Laju, simbol dia V sama dengan jarak bahagi masa. Ini satu perkara yang kamu belajar. Kemudian tadi kamu belajar mengenai halaju. Halaju, simbol dia V sama dengan sesaran bahagi masa. Kemudian daripada halaju ini kamu akan dapat halaju awal. Halaju awal kita pakai simbol dia U. Nanti cikgu tunjuk contoh. Kemudian daripada sini kamu belajar halaju akhir. Halaju akhir. Simbol dia V. Bermaksud halaju boleh ada dua keadaan, awal dan akhir. Sebuah kereta mula bergerak dengan kelajuan 80 km sejam. Terus bergerak laju. Dan akhirnya berhenti. Keadaan menunjukkan berhenti, dia kosonglah berhenti. Ataupun sebuah kereta daripada keadaan pegun. Bermaksud dia baru nak mula bergerak. Pegun tu menunjukkan baru nak mula bergerak. Pegun tu menunjukkan tak bergerak. Sebuah kereta dalam keadaan pegun, sebuah kereta dalam keadaan pegun menunjukkan halaju awal kosong, bergerak sehingga mencapai halaju 80 km sejam. Okey, 80 km sejam tu, 80 km sejam tu jadi halaju akhir. Faham tak? Tak faham tak apa. Nanti cikgu ulang balik. Jangan risau. Kemudian kamu ada halaju awal, halaju akhir. Daripada kedua-dua halaju awal dan halaju akhir ini, daripada kedua-dua ni, kamu boleh dapat halaju purata. Simbol dia V juga. Apa maksud halaju purata? Purata apa maksud purata kita belajar matematik? Kalau kita ada 3 orang mempunyai tinggi yang berbeza. Jadi kita nak tinggi purata untuk 3 orang. Kita akan tambah 3 bahagi dengan 3. Tambah semua bahagi dengan 3. Atau kita ada 5 orang mempunyai umur yang berbeza. Yang ni 5 tahun, ni 10 tahun, ni 15 tahun, ni 20 tahun, yang ni 25. Kalau kita nak purata umur 5 orang, bermaksud umur orang ni, tambah umur orang ni, tambah orang ni, tambah orang ni, tambah orang ni, bahagi dengan 5. Purata menunjukkan macam mana kita nak kira purata dengan menggunakan apa maklumat yang kita ada, berapa yang kita ada, tambah semua bahagi dengan bilangan dia. Sama juga dengan halaju purata. Kita ada berapa halaju? Kita ada 2 je halaju. Halaju awal, halaju akhir. Jadi halaju purata kita adalah halaju awal campur halaju akhir bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Dah sebab halaju kita ada 2 je. Macam tu, okey? Kemudian daripada halaju purata, kita boleh dapat pecutan. Daripada halaju purata pula. Daripada halaju awal dan halaju akhir, kita boleh dapat pecutan. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan T. Ini formula kita. Ia akan membentuk formula-formula yang lain. Tapi cikgu tak tunjukkanlah cara terbitkan formula dekat sini. Sebab kamu punya sukatan lebih kepada untuk aplikasikan formula tu, bukan untuk buktikan formula tu. Jadi cikgu tak tunjuk terbitkan formula kat sini. Tapi insya-Allah kalau ada kesempatan cikgu akan buat video lain tunjukkan kamu daripada segi matematik macam mana nak terbitkan formulanya. Jadi ini formula kita yang pertama.
pertama. Kita ada formula kita yang pertama. A sama dengan V tolak U per T. Kalau anak-anak ada buku rujukan, ada sesetengah buku rujukan, dia akan tulis formulanya sebagai V sama dengan U campur AT. Okey, dua formula ni sama, hanya dia tukarkan sahaja kedudukan. Formula yang kedua anak-anak kena ingat, S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. Yang ketiga, S sama dengan setengah U campur VT. Dan yang keempat, berlubang benda ni. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. Dalam peperiksaan SPM, formula ini diberi. Jadi, kita berhenti kat sini dulu. Nanti dalam kelas akan datang, cikgu bagi contoh yang melibatkan formula-formula ni sebelum kita bergerak kepada gerakan linear. Macam mana? Cikgu tak cukup masa hari ni. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Dalam kelas akan datang, cikgu akan bagi contoh yang mengaplikasikan formula-formula ni. 1, 2, 3, 4 formula. Dan melibatkan ni jugalah. Dan ada juga yang melibatkan ni. Okey, kita berhenti itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.